Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam perpaduan. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Dan seperti biasa banyak persoalan-persoalan yang dibangkitkan hari ini. Ada serangan terkini yang ditujukan pada orang politik tetapi turut melibatkan grup CEO Felcra. Sebelum ni kita tahu bahawa ada sedikit isu yang melibatkan pengurusi Felcra. Kalau tuan-tuan sedia maklum bahawa sebelum ni Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah mengumumkan bahawa Datuk Ahmad Jazlan telah dilantik semula sebagai pengurusi Felcra. Itu dah jadi satu isu kerana tiba-tiba Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkan bahawa pelantikan tersebut di hold ataupun di KIV terlebih dahulu. Ini ramai juga yang telah membuat banyak spekulasi sehingga kan hari ini kita tengok satu serangan yang saya rasa agak kasar daripada orang yang kita kenali sebagai blogger upahan yang telah pun dipecat daripada UMNO, iaitu Zahrin Mat Yassin, dengan melemparkan banyak tuduhan-tuduhan yang tidak benar ke atas pengurusi Felcra dan CEO Felcra. Jadi malam ni kita nak bersoal jawab berhubung dengan isu ni. Nampak gayanya ianya sedikit sebanyak memberi kesan dan orang mula salah tanggap kepada apa sebenarnya yang berlaku. Untuk makluman tuan-tuan, ketika kerajaan baru dibentuk, pada ketika itu saudara, banyak lantikan politik terdiri daripada lantikan-lantikan yang dibuat ketika zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Ini kita kena faham. Jadi banyak lantikan politik ni terdiri daripada orang-orang Muhyiddin dan terpaksa dikekalkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Kalau ada pun lantikan baru, mungkin Datuk Seri Ismail Sabri ada meletak orang-orang dia. Jadi pada ketika itu, gabungan kerajaan adalah terdiri daripada kerajaan bersatu, bergabung dengan Barisan Nasional dan bergabung dengan PAS serta Gerakan dan Perikatan Nasional. Ini kena faham. Tetapi selepas pilihan raya umum yang ke-15, kita dah ada kerajaan baru. Kerajaan baru ini dipimpin oleh PKR. Dalam dia ada Pakatan Harapan yang merupakan parti-parti komponennya, ada Amanah, ada DAP, dan ada Barisan Nasional yang dalam dia ada UMNO, ada MIC, ada MCA, ada PBRS, kemudian ada parti komponen lain seperti GPS di Sarawak, GRS di Sabah, ada KDM, ada Parti Bangsa Malaysia. So, ada juga yang bebas. Jadi sudah pastilah tuan-tuan, saudara, pelantikan CEO ataupun pelantikan politik ini perlu ditukar. Itu sebabnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan bahawa semua lantikan politik digugurkan berkuat kuasa serta-merta. Maknanya orang macam Datuk Seri Ahmad Jazlan, ahli parlimen, bekas ahli parlimen Machang yang juga merupakan Ketua Perhubungan UMNO Negeri Kelantan, secara automatik jawatan yang beliau sandang sebagai pengurusi Felcra tergugur, bukan kerana prestasi tak baik ke ataupun seperti mana yang diungkapkan oleh sang kelebai ni. Tak betul tuan-tuan. Tak betul. Di negeri dah macam-macam fitnah dilemparkan. Lepas ni saya akan jawab satu persatu.
Jadi saudara, sekarang ini Perdana Menteri bukan buat keputusan. Ini ramai orang juga beranggapan bahawa Perdana Menteri menghentikan pelantikan GLC terdiri daripada orang politik. Ini pun tak betul. Kan? Apa yang berlaku ialah semua lantikan politik diminta untuk mengosongkan kursi tersebut. Semua dikosongkanlah. So selepas ni Perdana Menteri akan berbincang dengan pengurusi-pengurusi parti komponen kerajaan perpaduan untuk buat pelantikan baru. Pelantikan baru sudah pastilah, kalau mengikut apa yang saya faham daripada hujah-hujah yang diberikan oleh Perdana Menteri, pelantikan baru bukanlah tak ada orang politik. Bukanlah tidak dilantik orang politik. Yang ini kena jelas. Lantikan baru adalah, tuan-tuan, adalah terdiri daripada orang-orang, mungkin orang politik, mungkin orang profesional, tetapi mereka yang akan dipilih ini mestilah mempunyai kelayakan yang secukupnya. Bagaimana Perdana Menteri nak mengulas ataupun nak mengambil kira faktor kelayakan, ada jawatan kuasa yang memilih ke ataupun ada select committee, ini atas Perdana Menteri. Tetapi ada masalahnya, tuan-tuan. Ada fitnah-fitnah, antaranya Sang Kelebay mengatakan bahawa berlakunya penyelewengan, contohnya tentang pembelian jentera. Yang ni dia menjadikan modal untuk mereka menyerang CEO, grup CEO Felcra dan juga Chairman Felcra. Pembelian jentera ni dia melibatkan deposit. Jentera ni banyak yang dibeli dan Felcra telah memutuskan, ini pun kena faham, ianya bukan keputusan yang dibuat oleh grup CEO ataupun Chairman Felcra. Sebab ianya diputuskan oleh Board of Director Felcra, apa tadi? Pembuatan Felcra Bekalan dan Perkhidmatan. Dia ada satu anak syarikat yang dipanggil Felcra Pembekalan dan Perkhidmatan Sdn Bhd. So maknanya Board of Director anak syarikat ni lah yang membuat keputusan. Sudah pasti kalau membuat keputusan ni, mereka dah buat due diligence terhadap syarikat-syarikat yang memberikan sebuah harga dan sebagainya. Dan mungkin Zahrin ni dia tak tahu tentang amalan profesionalisme badan korporat. Memang biasa untuk bila orang beli barang tu, memanglah nak kena bayar deposit. Ada orang bayar deposit 10%, ada yang bayar deposit 20%, ada yang bayar deposit 30%. Dan dalam konteks pembelian jentera yang dibuat oleh Felcra Pembekalan dan Perkhidmatan ini, mereka membayar deposit 25%. Ini satu benda yang bagi saya tak ada apa yang pelik. Kalau misalnya ada benda yang pelik, saya cadangkan kepada Zahrin ni, buatlah report SPRM. Buat report SPRM, biar SPRM masuk dan siasat. Kerana yang menjadi grup CEO ni dah 30 tahun 30 tahun berada bersama dengan Felcra. Bukan bodoh lah orang yang berpelajaran. Dia start pun daripada penyelia Felcra. Dia naik daripada bawah dah 30 tahun. Sudah pasti dia tahu tentang SOP-SOP yang perlu dipenuhi sebelum membuat sebarang bentuk pembelian. Begitu juga dengan tuduhan tentang pengambilan pekerja asing. Ada yang mempertikaikan bayaran sebanyak 29 juta kerana mengambil 5,000 orang pekerja asing. Itu sebabnya sebelum cakap tu
study lah dulu berapa harga pasaran. Harga pasaran untuk membawa masuk pekerja asing, termasuk bayar levy, bayar apa lagi ni, FOMEMA, tiket flight, segala macam ni semua. Satu pekerja asing ni dia paling kurang pun 6,500, 7,000 lebih. Paling kurang untuk seorang pekerja asing. Jadi yang FECRA employ ni lebih kurang 5,000 orang, tuan-tuan. 5,000 orang ni kalau dibagi dengan 29 juta, 29 juta bagi dengan 5,000 orang, satu orang baru jatuh 5,800. Maknanya below market value, antara yang termurah. Saya rasa kalau bagi dekat Sang Kelembai ni pun, dia pun tak boleh deliver kerja ni. Dia pun tak boleh deliver kerja ni. Jadi sebelum cakap tu, buatlah homework sikit. Buat homework sikit. Lagi apa tuduhan-tuduhan yang diberikan terhadap ni? Ada yang mengatakan bahawa anak beranak. Ada yang kata dia melantik anak beranak. Memang betul ada seorang daripada anak CEO ni bekerja dengan FECRA, tapi dia dah bekerja dengan FECRA 10 tahun. Masa anak dia tu nak masuk FECRA, FECRA ni bukan kecil punya syarikat, tuan-tuan. Dia kena melalui proses interview dan sebagainya, dan bila ada sebarang kekosongan, sudah pastilah pemakluman ini dimaklumkan kepada semua kaki tangan. Dan memang biasa kaki tangan FECRA, bila dia tahu ada kekosongan, mereka akan beritahu pada anak beranak mereka juga untuk cuba untuk memohon. Tetapi akhirnya sebelum pelantikan dibuat, ianya sudah pasti akan mengambil kira qualification, sudah mengambil kira kemampuan dia orang tu. Kemudian mereka akan diinterview, ditemuduga dan sebagainya. Dan belum tentu jika mereka mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pegawai di dalam FECRA, mereka boleh mendapat kerja. Yang pasti 10 tahun yang sudah, bukan CEO sediada yang menjadi CEO. Ini nak kena faham. Jadi Zahrin, kita cadangkanlah. Kita sekarang dah bentuk kerajaan perpaduan. Kalau sebelum ni kita nampak dia ni mirip ke sebelah sana, lepas dia kena pecat. Sekarang dah duduk dalam satu kerajaan pun, nampak gayanya perangai lama dia ni tak habis lagi. Okey tu, kenapa tiba-tiba tu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Anwar Ibrahim menangguhkan pelantikan Ahmad Jazlan tu? Adakah ini semata-mata disebabkan oleh laporan oleh Sang Kelembai itu sendiri tu? Tak ada kaitan. Sang Kelembai ni baru hari ni bercakap. Masa Perdana Menteri, Yang Amat Perdana Menteri mengambil keputusan untuk meminta kursi-kursi lantikan politik ni dikosongkan. Sebab dia dah dapat report bahawa Muhyiddin dah letak orang dia dan sebagainya adalah terdiri daripada mereka-mereka yang menyokong kerajaan lama. Jadi sudah pastilah bila dia ambil alih, dia kena buat pelantikan baru. Bila nak buat pelantikan baru, pertama sekali kena kosongkanlah semua. Tak bermakna Datuk Seri Ahmad Jazlan ni. Ini pun nak kena betulkan ni. Si Sang Kelembai ni dia membelasah Nur Jazlan. Nur Jazlan ialah Ketua UMNO bahagian Pulai. Yang menjadi pengurusi FECRA ni ialah Ahmad Jazlan. Ini pun dia tak faham. Ini pun dia tak betul sarta dia. Jadi memang semua orang kena kosongkan. Cuma mereka, ialah kita kena terima hakikat lah. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, dia first time jadi Perdana Menteri, dia kena lebih careful. Nak membuat lantikan pengurusi JLC ni, sudah pastilah dia pertama sekali dia minta daripada semua parti politik mengemukakan nama-nama dia. Sudah pastilah di bawah setiap kementerian, ada kementerian dijaga oleh UMNO. Maka nama-nama sudah pastilah orang-orang UMNO yang mungkin akan dikemukakan untuk mengisi jawatan-jawatan tersebut di bawah kementerian yang menterinya UMNO. Kedua, contohnya
kementerian yang di bawah menterinya DAP, maka mungkin senarai itu datang daripada DAP. Kemudian yang amanah, kemudian yang PKR. Dah ada senarai semua sekali, mungkin baru dia nak buat secara serentak pelantikan ni. Nak pastikan tak ada yang tertinggal, nak pastikan yalah, kena faham kita kerajaan ni bila berkongsi kuasa, dalam tu ada PKR, ada amanah, ada DAP, ada UMNO, ada MIC, ada MCA, ada PBRS, ada GPS, ada GRS, ada KDM, ada PBM. Ada banyak parti komponen. Jadi kalau kita buat pengumuman, tiba-tiba kita tak perasan ada nama-nama lain yang tercecik, kecil hati dan apa semua sekali. Pertama sekali nak kena pastikan bahawa ahli-ahli parlimen yang tidak ada jawatan ni pun kena fikir juga di mana nak letak. Nak letak pula tu kena pastikan orang tu mempunyai kemampuan. Kena selidik lagi. Kita tak nak berlaku macam yang lepas-lepas. Bila kita letak orang politik, dia tidak ada kemampuan, akhirnya GLC tu berhadapan dengan kerugian. Akhirnya berlaku penyelewengan. Akhirnya berlaku dengan macam-macam isu. Mungkin kalau ada ahli parlimen yang bermasalah dan sebagainya, perlu diletakkan di tempat yang kurang risiko untuk dia mendatangkan lebih banyak masalah. Benda-benda macam ni perlu dipikirkan oleh Perdana Menteri, dipikirkan oleh Timbalan Perdana Menteri dan dengan cabinet members. So bukan satu perkara yang mudah untuk terus dibuat pelantikan tu. Itu sebabnya pelantikan Dato' Seri Ahmad Jazlan itu ditangguhkan dulu supaya benda tu berlaku serentak. Saya nampak Dato' Syah Anwar nak buat benda ni serentak. So dalam tempoh 1 bulan 2 bulan dia susun dulu nama. Okey. Jadi tu maknanya naratif orang yang mengatakan bahawa maknanya Dato' Seri Ahmad Jazlan ni telah dipilih oleh Presiden UMNO tu. Ya. Adakah naratif orang mengatakan bahawa mungkin ada tapisan oleh Perdana Menteri untuk sudah pasti benda ni kena bawa dalam perbincangan. Mungkin kita pun biasa memerintah secara bersendirian. Biasa kalau kementerian tu di bawah kita, maka kita lah yang akan menentukan siapa duduk kat GLC tu, siapa chairman dan sebagainya. Tetapi sekarang ni kita dah berkongsi kuasa. Bila berkongsi kuasa ni mungkin akhirnya kena bawa dalam perbincangan Majlis Presiden terlebih dahulu. Ini antara benda-benda yang biasa berlaku bila kita berkongsi kuasa. Malaysia ni tak mempunyai pengalaman dalam soal berkongsi kuasa. Kita cuma berpengalaman semenjak 2018. 2018 perkongsian kuasa bermula bila mana Pakatan Harapan berkongsi kuasa dengan Bersatu, dengan PKR, Amanah dan juga DAP. Kemudian lepas 22 bulan berlaku pula perkongsian kuasa di antara UMNO, Bersatu, PAS, Gerakan dan rakan-rakan mereka. Sekarang perkongsian kuasa lain pula. So masing-masing belum biasa dengan keadaan berkongsi kuasa ni. Jadi kemungkinan besar last kali mereka nak table up, dah ada senarai penuh, baru mereka akan buat keputusan secara bersama. Okey? Itu sebab di KIV kan dulu. Ada dengar awal lain dilantik-lantik? Belum lagi kan? Setakat ni belum lagi. Belum lagi. Itulah sebab dia. Jangan buruk sangka. Jangan buruk sangka Okey? Okey tu. Kalau kita lihat pelantikan CEO Petra ni, Datuk Mat Roni Zakaria ni kan. Siapa nama dia? Datuk Mat Roni Zakaria. Mat Roni.
dilantik CEO baru Petra. Kan, kalau kita lihat kenapa blogger Pahan ni kan tak nyatakan kelebihan-kelebihan yang dia buat selepas beliau menjadi CEO. Antaranya kalau orang nak menyerang, memang dia tak nyatakan. Kalau kita lihat keuntungan Petra bagi tahun yang kita bayar dividen pada Petra bagi untuk dibayar pada tahun 2022, beliau naikkan daripada tahun 2020 159 juta. 2021 ni 272.75 juta. Banyak lah. Almost 200% kenaikan yang beliau buat. 159 159 pada 159 pada 272. 270. Dividen yang dibayar tak sampai kepada 100% lah. Tak sampai sekali ganda lah. Dividen yang Banyak dibayar lah pada ni. Pada ni. Maksud antaranya beliau mulakan program-program untuk membantu kerajaan menjamin keterjaminan bekalan makanan ni kan. Makanan antaranya inisiatif produk santan sawit. Produk santan sawit, dan terusnya Felcra mengeluarkan belanja sebanyak 60 juta melalui kerajaan, sedangkan kerajaan untuk buat ladang untuk membekalkan 3.6 juta untuk ayam ni. Kenapa benda-benda ni tak disebut? Kenapa sebut benda-benda kecil yang macam dia biasa bila orang nak menjatuhkan kita, kan? Dia biasanya kalau Zahrin ni belakang ni adalah orang upah dia, kan? Sudah pastilah dia akan highlightkan benda-benda yang boleh dijadikan isu untuk dia sensasikan. Benda baik yang dia buat, macam dia naikkan keuntungan Petra hampir sekali ganda, yang itu dia takkan keluar. Dia buat santan sawit, penternakan ayam bagi memastikan jaminan bekalan makanan kita. Benda-benda yang positif yang dia buat sudah pasti tidak akan di-highlightkan. Dia akan highlightkan benda yang negatif lah. Sama juga macam dia bila dia serang Datuk Zahid, bila dia serang Datuk Najib. Benda baik yang Datuk Najib buat, benda baik yang Datuk Zahid buat, satu pun dia tak cerita. Dia cerita yang negatif je, kan? Blogger upahan macam tu lah. Begitu. Kalau kita lihat timeline duration serangan ni berlaku selepas daripada Datuk Zahid umumkan pelantikan semula. Datuk Zahid umumkan pelantikan semula Datuk Ahmad Jazlan sebagai pengurusi Petra. Adakah orang-orang di belakang dia ada kemungkinan besar, ada orang biasanya lah, biasanya dia bukan hanya di dalam Petra, di dalam agensi kerajaan pun sama. Bila tukar kerajaan ni, kadang-kadang bila nak buang CEO, bila nak buang ketua pengarah, bila nak buang ketua Pusurujaya, kadang-kadang yang nombor 2, nombor 3 yang nak pasang badan tu yang buat kerja ni. Itu kita kena faham juga, memang biasalah benda ni, memang biasa. So yang mana kita boleh bantu explain, kita explain lah, supaya orang tidak terpengaruh dengan blogger-blogger upahan. Okey? Begitu. Ada juga tuduhan mengaitkan tentang CEO Petra ni ada tanah, suami keluarga dia ada tanah yang melibatkan Petra, sebenarnya tanah usaha kelapa sawit ni kan. Tapi sekarang kita faham yang beliau ni, kita pun tak tahu daripada mana sebenarnya dia ni memang daripada bawah. Jadi merupakan salah seorang keluarga yang dalam Petra punya, yang membangunkan Petra, maksudnya sama-sama pengusaha-pengusaha Petra. Jadi kenapa disebarkan fakta tanpa buat check up, kena check dulu lah, kena check. Kita pun tak pernah dengar dia ada ni. Aku ada tanah Petra. Arwah bapak lu,